Astagfirullah. Astagfirullah. Allah. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah hidayah, inayah, kecintaannya juga. Bertemu lagi kita dalam menyambung perkongsian ilmu dan perbincangan kita dengan tajuk tauhid. Bukan sekadar pada martabat ilmu, tapi juga bagaimanakah untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita, yang disebut dengan istilah tauhid sufi, tauhid tasawuf ataupun tauhid ihsan. Terlebih dahulu kita niatkan hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin, para ahlul bait, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'in, para salafus salih, para auliya ilah, para ulama yang hak, yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, sekalian para guru kita, khususnya Ayahanda Walid Al-Malik kita, juga sekalian ahli silsilahnya, khususnya moyang kita Tok Mullah Manih, moyang kita Tok Pauh, moyang kita Tok Baghdadi, dan moyang kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga buat sekalian ibu bapa kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita, sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup sehingga hari kiamat, sama ada dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kesuat apa sama? Ingat. Asal ilmu tauhid berdawah balik ke? Dari awal. Ingat tak tanda, hilang tanda pun. Jadi kita kalau kita rumi baru di halaman 19. Bertajuk asas-asas ilmu tauhid. Kita Allah syariat dan hakikat, satu penghuraian. Ilmu mengenal Allah atau ilmu ma'rifatullah pada martabat syariat, istilah ini pada martabat asasnya, pada martabat ilmunya, Allah berasaskan kepada susunan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada ilmu yang kita ambil daripada ulama kita, yang diisytiharkan khusus maksud di sini adalah perjalanan pengajian sifat 20 yang diisytiharkan menerusi tafsiran ayat Quran dan hadis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dua orang tu dalam pengajian sifat 20. Tanpa kita menafikan di sana ada kaedah-kaedah lain dalam untuk kita ma'rifatullah tadi. Antaranya tafsir surah Al-Ikhlas,
ataupun sebenarnya tauhid 3 serangkai yang diasaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Di sana ada kebenarannya. Boleh lagi bila dia pelajari cara betul tak apa. Tapi yang menjadi pokok perbincangan kita adalah pengajian sifat 20, dan ternyata kalau kita mahu berjalan mencapai tauhid ihsan ini, pengajian sifat 20 itu sangat penting sebagai asasnya. Sebab apa yang kita nak rasa dan pandang itu terkandung di dalam pengajian sifat 20 itu. Daripada sifat 20 itu ia terbagi pula kepada 4 yang utama, iaitu pertamanya sifat nafsiyah, disebut martabat zat, satu sifat. Kedua sifat salbiyah, ini martabat zat, ada 5 sifat. Ketiga sifat ma'ani, disebut sebagai martabat sifat, ada 7 sifat. Dan yang terakhir keempat sifat ma'nawiyah, disebut sebagai martabat asma, ada 7 sifat. Orang yang ringkas, orang yang sifat nafsiyah, satu sifat. Nafsiyah bermakna diri, sifat berkaitan dengan diri Tuhan. Satu saja, yakni sifat wujud. Wujud maknanya ada. Ia dipanggil martabat zat ataupun martabat diri. Zat ni diri, ya. Ia tiada nyata ia. Yakni sifat wujud itu tak nyata, tak jelas, dan tiada sesiapa mengetahui dan mencapai hakikatnya, dan tak ada seorang pun tak boleh mencapai maksud sebenar, makna sebenar wujudnya Allah Ta'ala itu bagaimana. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia, yakni Allah, tidak boleh dicapai dengan penglihatan mata, sedang dia, yakni Allah, dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah, yakni Allah, yang maha halus lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 103. Dan berdasarkan ayat inilah menjadi kuatnya hujah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam menceritakan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj bagi Nabi kita Muhammad SAW. Yakni walaupun bagi dia sampai ke menuju menuju pada panggil tu, mengatasi Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Ta'ala itu bukan bertemu dengan hakikat zat yang sebenarnya, bukan yang sebenar lagi yang ditemui, sebab tak mungkin dapat dicapai. Berdasarkan ayat ini kata Sayyidina Aisyah tadi. Kalau kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata jumpa betul. Tapi kata ulama kita lebih kuatlah pandangan Sayyidina Aisyah dalam hal ini, sebab ada sandaran pada ayat Al-Quran ini. Jadi maknanya sebenar-benar diri Tuhan ni tidak ada orang yang mencapai ni. Terlalu istimewanya Allah Ta'ala. Tidak ada orang betul-betul mengenal Allah dengan sebenarnya. Yang benar mengenal Allah, yang paling tinggi mengenal Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sekadar mana yang Allah Taala bukakan kepada Nabi kita. Berapa persen wallahu alam. Tak tahu sebenarnya banyak mana. Itu kata ulama, tak akan dapat dicapai hakikat zat tu macam mana oleh sesiapa sahaja pun. Jadi kita mencapai hakikat Allah Taala ni hanya sekadar apa yang dicapai oleh Nabi kita paling maksimum, itu je. Okey. Itulah istimewanya Allah. Okay. Yang kedua sifat salbiyah, 5 sifat. Salbiyah bermakna menyucikan Tuhan daripada segala sifat kekurangan. Ada 5 pertama sifat qidam, yakni sedia. Kedua sifat baqa, yakni kekal. Ketiga sifat mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan segala yang baru. Maksud bersalahan di sini adalah tidak serupa. Ini bahasa kitab, bahasa lama dia pakai bersalahan. Segala yang baru itu adalah makhluk. Ke sini bermakna apa? Tidak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk bagaimana sekalipun. Laisa kamitslihi syai'. Bukan makhluk, bukan seperti makhluk, bukan seakan-akan makhluk, bukan belaka. Tak boleh kata, tak boleh kait pun. Ada seakan-akan makhluk pun tak boleh. Salah maknanya. Sedikit penghuraian kefahaman penting tentang mukhalafatul lil hawadis, macam dalam nota kaki tu kan.
Kita tak baca tadi yang nota kaki tak ada sebab wujud tu boleh baca sendiri je. Kita nak baca yang ni ya. Beberapa kefahaman tentang mukhalafatu lil hawadis nota kaki ke-18 tu. Pertama, Allah itu bukanlah berupa jirim, sama ada dalam bentuk jisim yang tersusun daripada beberapa juzuk atau dalam bentuk jauhal al-fardi, iaitu juzuk yang paling kecil yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Dalam masalah istilah jirim dan jisim ni ada sikit beza istilah tauhid dengan istilah sains. Sikit je beza dia, terbalik. Kalau dalam sains dia kata ada jisim dulu baru ada jirim. Mana jirim ni benda-benda. Benda terdiri daripada jisim-jisim. Tu kata sains. Kata ulama tauhid ada jirim dulu baru ada jisim. Tu. Mana-mana tak kisahlah, mana ada benda tu, ada rupa tu. Jadi makna di sini Allah Taala bukan berupa benda dan juga bukan berupa susunan benda-benda dan juga bukan daripada benda hak paling asas sekali dalam benda. Kalau satu masa dulu dia kata hak paling kecil adalah atom. Kemudian orang jumpa pula dalam atom tu ada proton, ada neutron, ada elektron. Kemudian orang jumpa pula dalam proton dan neutron tu ada quark, ada boson, ada neutrino, ada tau, ada graviton, ada foton, ada lapang semua dalam tu pula. Dia banyak tu. Jadi sekarang ni hak paling kecil sekali namanya foton. Hak paling tak ada jisim sekali namanya foton. Pun bukan Tuhan juga. Tu masuk jauhal al-fardi tu hak paling kecil, hak tak nak boleh belah dah. Setakat hari ni mungkin satu masa boleh belah pula. Tak kira lah mana boleh belah, bukan dalam Tuhan juga. Bukan. Bukan jisim, bukan berjirim, tidak. Itulah Allah Taala. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana tempat atau mana-mana masa. Allah Ta'ala ni tak tertakluk pada tempat dan masa, baik di dalam maupun di luar. Baik dalam masa ataupun di luar masa, baik dalam tempat ataupun di luar tempat. Tak boleh nak kata benda tentang Tuhan akan hal itu. Yang ketiga, Maha Suci Allah daripada berada pada mana-mana arah dalam dunia ini, sebagaimana sucinya Allah ada untuknya arah. Maka tak boleh kata Tuhan ada di timur, Tuhan ada di barat bumi, di timur bumi, di utara, di selatan, di dalam, di luar, di depan, di belakang. Tak boleh sebut gitu. Satu. Yang kedua, tak boleh kata di depan Tuhan, di belakang Tuhan, di atas Tuhan, di bawah Tuhan, di kanan Tuhan, di kiri Tuhan, di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Tak boleh kata. Salah. Sebab semua arah ni khas untuk makhluk. Allah Ta'ala macam mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Tu jawapan dia. Yang keempat, Maha tinggi Allah daripada segala benda baru. Ni. Benda baru pada zatnya atau zatnya pula ada pada benda baru tersebut. Maknanya berlaku perubahan. Contoh kita dulu orang lelaki masa muda-muda tak ada misal, tak ada janggut. Bila tua ni ada misal, ada janggut, maka ada benda baru. Misal janggut tu benda baru. Tak ada. Bagi Allah Ta'ala tidak ada perubahan yang sebegitu. Kita dulu kecil, kemudian keluar besar kan. Masa kita lahir tu kecil, dan kalau ngamuk lagi kecil. Keluar-keluar cukup ulang tu, besar dah sikit, ada 2 kilo, ada 3 kilo. Keluar, tapi sekarang ni berkilo-kilo, ratus kilo ada. Tak sama, maka telah berlaku perubahan. Allah Ta'ala tidak ada perubahan itu, tidak ada. Dan juga Allah Ta'ala tidak ada pada benda yang baru. Mustahil benda yang baru makhluk ada padanya zat Allah Ta'ala. Mustahil menempel. Kelima, Maha tinggi Allah daripada bersatu dengan segala yang baru. Tak mungkin Allah Ta'ala bersatu. Ini menolak fahaman Kristian ya. Jesus tu adalah anak Tuhan. Mana bersatu benda yang baru, anak baru mana dia. Bersatu tak boleh. Yang keenam, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sedikit atau banyaknya anggota. Tak boleh cakap tentang anggota pada Tuhan, tak boleh sebut. Kata sikit salah, kata banyak pun salah. Tak tahu gunanya senangnya. Tak boleh kata ada, tak boleh kata tak ada. Tak tahu nak kata benda. Kata tak ada salah, kata ada pun salah. Kata sikit salah, kata banyak pun salah. Tak boleh. Mana tidak tak terlibat dengan anggota. Tak boleh sebut. Sebab anggota tu benda makhluk. Barang makhluk ada anggota. Anggota nak buat kerja gitu gini. Allah Ta'ala tak perlu pun pada benda tu. Macam mana sebenar? Wallahu a'lam lagi sekali. Nak jawab. Itu surat 21 sambung nota kaki pantai lagi.
Yang ketujuh, Allah tidak dipengaruhi oleh apa-apa tujuan di atas mana-mana perbuatan atau mana-mana hukum yang dikeluarkan. Maknanya ibadah kita ni tidak memberi kesan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita semua taat pada Allah ataupun kita semua ingkar pada Allah, durhaka pada Allah, tidak memberi jejah walaupun sedikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua taat pada Allah tak menambahkan keagungan Tuhan, kita semua pakai ingkar pada Allah tak mengurangkan, tak menyebabkan Tuhan jadi kurang darjatnya, tidak. Tidak walaupun sedikit. Kekal ia begitu. Jadi itu timbul persoalan kenapa Allah Taala mencipta malaikat. Adakah bermakna Allah Taala tak boleh menurunkan wahyu sendiri sehingga perlu pada malaikat Jibril? Ini kena faham boleh lepas dah soalan ni kerana. Sebab apa Allah Taala cipta malaikat? Sebab Allah Taala tak perlu pada malaikat. Tapi Allah Taala cipta malaikat untuk menzahirkan keagungannya, kebesarannya. Dengan malaikat tu ibarat tentera bagi Allah. Jadi orang tengok atas dunia ni nak tengok hebat seorang sultan atau raja tu, dia melihat pada bilangan tentera yang ada. Jadi bilangan malaikat ni setengah ulama kata bandingan dia begini. Seorang manusia bilangan jinnya 70,000 dan sejin, panggil benda jin, seekor ke seorang jin, panggil benda jin. Penjodoh bilangan bagi jin dia seekor jin. Jin kata aku tak ada ekor kan, kita tengok ke jin tak tahu. Ada sejinnya, sejin. Kalau orang seorang, kalau jin sejinnya. Mana setiap jin ada 70,000 malaikat pula. Jadi darat lah 70,000 malaikat, darat 70,000 jin, darat 70,000 malaikat. 70,000 tu baru seorang manusia. Kata seorang manusia, mana bilangan malaikat adalah 70,000, darat 70,000. Atas orang. Berapa ramai manusia zaman ni sekarang? Zaman ni saja pun 7 bilion lebih. Zaman kita ni. Kalau campur termasuk zaman-zaman apa sejak Nabi Adam alaihissalam tu, memang ramai lagi ya. Tu kabarnya hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan keperluannya, bukan keperluan. Yang ke-8, Allah tidak berhajat kepada sebarang perantaraan antara dia, yakni Allah, menciptakan sesuatu kekuatan dan meletakkannya berada pada sebab kebiasaan. Contohnya Allah Ta'ala tidak meletakkan kekuatan membakar pada api, kekuatan menghilangkan penyakit pada obat, dan kekuatan menghilangkan dahaga pada air. Itu contoh. Ini tak boleh kata. Dalam hukum asbab musabbat, tu hukum asbab musabbat tu kita belajar nanti balik bab takdir. Dalam hukum usaha ikhtiar, antara jalan membakar dalam usaha ikhtiar adalah api. Antara jalan mengenyangkan dalam usaha ikhtiar adalah makan. Tetapi bukan api yang membakar, bukan makanan yang mengenyangkan. Itu penting faham. Allah Ta'ala buat api tu, Allah Ta'ala buat makanan tu. Tapi tak pernah Allah Ta'ala letak sifat membakar pada api, tidak. Tak pernah Allah Ta'ala meletak sifat mengenyangkan pada makanan, tidak. Tetap sifat membakar dan mengenyang itu berada pada sisi Allah. Makanan dan api tadi itu hanya alat sahaja, salah satu alat. Tetap yang mengenyangkan, membakar itu adalah Allah. Itu maksud dia. Jadi macam kita makan, nak kenyang ni, antaranya makan, antaranya minum susu, antaranya minum air zam-zam, antaranya apa, baru ni di Palu dengan berzikir je. 3 hari kawan tu berzikir dalam timbunan masjid. Dan memang disebut di akhir zaman bila Dajjal muncul, orang mukmin ini kenyangnya dengan zikir dalam hadis. Jadi sebenarnya kenyang tu milik Allah. Allah yang mengenyangkan. Alatnya boleh sama ada makan nasi, minum susu, minum air zam-zam, berzikir dan berbagai cara lagi yang mungkin akan ditemui satu masa nanti. Tak jumpa lagi tempat lain. Okey. Kita bina kaki. Sambung balik. Yang surat 1 dua datah balik, sambung kepada sifat salbiah tadi. Yang keempatnya qiyamuhu bi nafsih, yakni berdiri dengan sendirinya dengan makna tidak berhajat kepada yang lain. Yang kelimanya wahdaniyah, yakni esa atau tunggal ataupun tidak berbilang. Okey, insya-Allah. Ia, yakni martabat sifat salbiah ini dipanggil martabat zat. Masih lagi martabat diri.
Cerita pun sifat tentang apa? Sifat tentang diri Allah Ta'ala. Kerana ia sifat yang tiada berdiri pada zat dan makhluk. Pun demikian, sifat tadi tu, sifat salbiah tu tak jelas ada pada zat kalau zat dapat dipandang. Sekarang ni zat memang tak dapat nak dipandang. Kalau zat dapat dipandang sekali pun tetap tak dapat kita nak tengok akan sifat salbiah tadi. Sebab apa? Sebab ia hanya khabar sahaja, hanya cerita sahaja. Bukan benda tu tepek nampak pada dirinya, hanya riwayat cerita. Contohnya nak faham benda ni gini, ada orang tua lama kuruh kering tapi orang kata gagah. Nampak tak gagah tu? Kalau dia tu orang tua kering tu halus gitu, kalau siuk tua tu, tak nampak gagah tu. Tapi kalau dia orang muda body katang, orang kata gagah, nampak gagah pada orang muda tu kan. Pada orang tua tak nampak. Sehinggalah orang tua tu akak kayu balok. Akak bertanya ke, akak kayu balok. Ada orang share kan dalam WhatsApp, nak tengok ke? Rupanya bukan kayu balok, kulit kayu balok je. Terkena saya. Tinggal tak. Ubah akak rupanya kulit kayu balok je, sekeping engang aja kot rupanya. Itu maksud dia tadi. Sifat sabrah ini adalah sifat keagungan Allah yang menyucikan segala tasbih, sebarang penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan tajsim, yakni menjisimkan Tuhan, dan menjirimkan Tuhan, membendakan Tuhan. Tujuan sifat sabriyah ni telah menyucikan daripada penyerupaan dengan makhluk dan juga daripada sifat berjisim sebagaimana makhluk. Ia menyatakan sifat keberadaan Allah yang tiada takluk dalam masa atau di luar masa. Cara ringkasnya ialah nak khabar Allah Ta'ala ni tak takluk dalam masa maupun di luar masa. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala secara umumnya takluk di dalam masa. Kita semua ni subuh tadi ada di rumah, waktu subuh, masa subuh ada di rumah, masa sekarang ada di sini. Masa kat petang kat orang pula ada kat lain pula. Ni berbeza masa, berbeza tempat apa kata kita. Tu hak dalam masa tu. Hak di luar masa macam mana? Makhluk Tuhan yang bernama cahaya. Sebab tu kita tak nampak cahaya. Yang kita nampak ni hanyalah terang. Yang ni hasil ataupun kesan daripada ada cahaya. Cahaya sendiri kita tak nampak. Sebab tu kita tak tahu rupa cahaya mana. Sebab tu kita tak boleh tangkap cahaya. Tak boleh tangkap cahaya. Sipang lah kotak tak boleh. Itu maksud dia. Tak mungkin kita dapat menangkap cahaya sebab memang tak nampak. Cahaya itu gaib. Begitulah juga para malaikat yang dicipta daripada cahaya, jauh terlebih gaib. Sebab cahaya ni, cahaya zahir ni pun gaib dah. Apatah lagi cahaya malaikat, jauh ia terlebih gaib daripada yang kita tahu ni, tak nampak. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai ghuyub, gaib di dalam gaib. Tu. Okay, faham di situ. Masa adalah ciptaan Allah. Walaupun Allah Ta'ala tak takluk dalam masa atau luar masa, tapi masa adalah makhluk, yakni ciptaan Allah. Masa adalah makhluk bagi Allah. Justru itu ia hanya takluk pada keberadaan makhluk. Jadi yang perlu pada masa hanyalah makhluk, sebab masa pun makhluk. Maka maha suci Allah dari takluk di dalam masa, kerana tiada berhajat Allah Ta'ala pada yang baharu. Jadi masa ni makhluk itu baharu. Balik tadi Allah Ta'ala tu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, maka tak berhajat kepada segala sesuatu. Sebelum ada makhluk telah ada Allah Ta'ala. Jadi dia Allah Ta'ala ni wajib kekal sebagaimana asalnya, mustahil berlaku berubah. Kalau asalnya Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk, sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk, bila Allah Ta'ala cipta makhluk, Allah Ta'ala kekal tidak berhajat pada makhluk. Dengan kerana kata ada makhluk, maka Allah Ta'ala pun berhajat pada makhluk pula. Tidak, itu salah kefahaman. Okay. Maka hukum masa bagi kepada makhluk adalah takluk pada gerak. Pertama-tama kena faham masa. Masa bukan saat, minit dan jam, bukan. Itu ukuran bagi masa. Masa sebenarnya adalah tempoh di antara dua peristiwa. Contohnya masa siang adalah tempoh di antara peristiwa terbit matahari hingga terbenam matahari. Masa malam adalah tempoh di antara peristiwa terbenam matahari hingga terbit matahari.
Sebab tu siang dan malam tak sama mengikut tempat. Kita di area khatulistiwa ni sekitar 12 jam lah. Masa siang masa malamnya sekitar. Tapi kalau kita duduk di kutub berbeza atas musim. Kalau dekat dengan kutub berbeza. Bahkan kalau di kutub utara betul, kutub selatan betul, betul-betul di kutub, masa siang kita adalah 6 bulan. Masa malam kita 6 bulan kau. Kalau di kutub. Mana di kutub ni hanya ada sehari je dalam setahun. Sebab di siang malam kan sehari. Kalau kita duduk kutub tu, kita ada sehari je setahun. Orang lain 365 hari, kita sehari je. nak tengok masa sekat kali duduk sana kan. Tapi tu tak setahun. Sehari kita sama dengan setahun. Orang lain 365 hari baru setahun. Kita setahun juga. Sehari kita tu setahun. Sebab siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Sebab tu orang buat ekspedisi di Antartika. Tahu tu kan benua Antartika kat mana kan? Benua Antartika ni di selatan, kutub selatan. Dia pergi 6 bulan kali je. Masa-masa cerah aku dia pergi. Malam gelap katut awak balik. Dia buat ekspedisi masa siang lah. Jadi dia orang tidur juga. Walaupun terus matahari ada lagi, dia tidur juga. Nak rehat kan 24 jam tu. 4 jam pula lah tapi. Dah kalau nak semayang sana kau ni tau. Untung lah duduk ni tau. Semayang apa? Setahun semayang sekali je. 5 waktu je. Dah sehari je. Dan kalau ikut matahari betul, maknanya setahun ni waktu je lah kita semayang ni. Satu ulama beristihad duduk gitu. Kena ikut masa terdekat hak sempurna harinya, waktu semayangnya. Gigi kan nak semayang gitu je tak boleh. Gitu juga macam ni apa Dr. Said Muzaffar tu kan naik kapal angkasa tu. Panggil apa? Sesek angkasa antarabangsa tu kan. Kalau betul gilah. Dah lah dia naik sungguh tak sungguh. Sebab ada orang kata benda ni kecek belaka. Wallah alang lah dia kecek tak kecek. Kalau betul dia gilah, kita kata betul lah dulu. Pakai hak mainstream kata betul gi. Macam ni nak semayang. Sebab sekali pusing tu, sesek kapal angkasa tu, dalam mana sehari kita tu berapa kali pusingnya. Mana kalau nak ikut sehari dia betul, kalau kita sehari kita taklah 24 jam, maka sehari dia mungkin 2-3 jam je, 4-5 jam je sehari. Mana kerek je kena semayang. Kata gitu kan. Tu kata situ kat lama kata dia kena ambil kira masa semayang dia tepat dia melancur daripada mana. Kan dia naik pada Rusia tu kan. Mana ikut waktu Rusia lah waktu semayang dia. Bukan ikut waktu kelilingnya. Dah lelah aja, tak ada orang kerja lain dah. Mayang. Tu kena faham. Tu kena faham maksud masa. Ilmu sains sikit ni. Tahu kat maklumat-maklumat apa saintifik ni. Okay. Jadi makhluk bila takluk dalam masa tadi bermakna dia takluk dalam gerak, makna takluk dalam peristiwa mesti ada gerak, ada cerita. Cerita pertama, cerita kedua. Itulah antara saat ke saat tadi ketika tu. Baru ada gerak kan. Bila ada gerak ada masa. Bila ada gerak tadi, gini. Saya jaga duduk gini dia. Kapak. Ada masa ni. Buka. Buka tu bermula dah masa. Bila buka nampak dah sudah ada jarak antaranya. Bila ada gerak ada jarak. Bila ada jarak maka ada ruang. Dan bila ada ruang maka ada bentuk. Pak segi ke, bulat ke, bujur ke, leper ke, pipih ke, tinggi ke, rendah ke, masuk belaka dah. Panjang, lebar, masuk dah warnanya. Hitam, putih, color dia warna, masuk belaka dah. Jadi itulah makhluk. Bila takluk pada masa datang semua hak lain tadi tu. Rupa dia macam mana dan sebagainya. Maka Maha Suci Allah yang keberadaannya bersifat takluk dalam masa atau di luar masa. Apabila keberadaan Allah tiada dalam masa, maka dengan sendiri wujudnya tiada takluk dalam hukum masa. Okay. Maka Tuhan tak takluk dalam masa, maka wujud pun tak ada takluk dalam hukum masa. Maka keberadaan wujud Allah wajib baginya tidak takluk dalam gerak dan diam. Maka tak boleh kata Tuhan bergerak, tak boleh kata Tuhan diam. Sedangkan makhluk sama ada gerak ataupun diam. Kita lah sekarang ni sebab dua kali dengar ni pakat diam belaka, tak gerak. Tadi sebelum mari tadi gerak belaka. Naik keretanya, jalan kaki ke benda ke gerak. Antara dua je makhluk. Tapi Allah Taala tak boleh kata-kata gerak, tak boleh kata diam. Salah. Dan Ustaz dalam hadis sebut Allah Taala turun ke langit dunia tu pukul 3 pagi macam mana? Tu kata masuk hadis mutasyabihat.
Kita tak tahu maksud turun tu macam mana sebenarnya. Kalau turun biasa makhluk, dia nampak gerak dari atas ke bawah. Dah Allah Ta'ala macam mana? Jalan selamat, terima ia seadanya. Jangan fikir apa-apa. Kita bincang lagi bab tu nanti lepas ni ya. Hurai yang panjang lagi bab tu. Yang kedua, bila tidak takluk dan gerak dan diam, tidak takluk pula pada jarak, tidak takluk juga pada ruang, tidak takluk juga pada bentuk, tidak takluk juga pada bagi warna ke, rupa ke, bau ke, apa seterusnya. Ada. Sebab tu yang berlaku ketika mana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani sedang berkhalwah selama beberapa tahun di padang pasir. Datang berbola cahaya mengaku dirinya Tuhan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jalani terus boleh mengenal ini bukan Allah. Sebab apa? Berbola cahaya, bentuk makhluk tu, berbola kan ada rupa bola. Bukan Tuhan dah rupa bola, warna pula ada. Warna putih ke warna benda. Tak, Allah Taala bukan gitu. Jadi kita sendiri pun kalau kita beramal, sungguh kita bangun malam contohnya beramal ni sunyi ataupun kita tapa ke contohnya. Hak nak tapa lah. Mari sesuatu mengaku dirinya Tuhan, kena ada rupa dia. Kalau ada rupa bukan. Maknanya kalau ada rupa bukan. Kalau suara kita dengar tu berhuruf dan bersuara, berhuruf dan bersuara, sebiji ada bunyi. Ada bahasa tertentu, itu bukan juga tu. Sebab kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia faham je ibaratnya. Siapa-siapa dia faham saja. Dia tidak ada bunyi. Kalau bunyi orang baca tu, itu bukan tu. Sama ada jin, tapi tak tahu lah, malaikat ke, harus malaikat. Tapi harus jin, harus syaitan. Macam-macam ada harus. Itu kena faham. Maka wajib baginya yakni Allah bersifat salbiyah, menyucikan daripada segala kelemahan, yakni tiada permulaan. Okay? Jadi kalau Allah Ta'ala tak perlu pada masa, maka apa perlunya Tuhan pada mula? Hak perlu pada mula ni, hak perlu pada masa. Juga bila Allah Ta'ala tak perlu pada masa, tak perlu pada akhir. Hak perlu pada akhirnya, hak perlu pada masa saja. Juga Allah Ta'ala tidak berhajat pada yang baharu. Kalau pada masa pun Allah Ta'ala tak berhajat, apatah lagi nak berhajat pada makhluk. Sebab makhluk semua berhajat pada masa. Kalau Tuhan masa pun tambah, tak perlu pada Allah, maka pada makhluk pun Tuhan tak perlu pun. Tiada menyamai apa yang baharu. Nak sama ke mana? Sebab hak baharu semua takluk dalam masa ataupun di luar masa. Macam cahaya, Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya dan juga bersifat tunggal. Sebab yang berbilang ni hanya yang takluk pada masa. Itulah Allah Ta'ala. Itulah sifat sabiyah Allah. Tiada mula, tiada akhir, tiada berhajat, tidak serupa dan esa, tunggal. Maka wajib baginya tiada pergerakan. Tak boleh kata bergerak, salah. Tiada diam, kata diam pun salah. Tiada dalam jarak, tiada dalam ruang, tiada dalam apa jua bentuk, tiada dalam apa jua warna, tiada dalam apa jua rupa dan sebagainya. Wujud Allah tiada dalam ruang maupun di luar ruang. Justru bagaimana keberadaan Allah? Dah guana Tuhan jadi. Tak ada gini semua macam mana? Ada dok sini. Kita tak ada dalam ruang, tak ada dalam tempat ni. Sedangkan sini ni tempat. Jadi bagaimana sebenarnya? Maka jawapannya wallahu alam. Hanya Allah yang mengetahui keadaan dirinya yang sebenarnya. Dan lemahlah bagi segala akal memikirkannya. Tak mampu kita nak fikir ending point-nya. Itulah Allah. Selagi mampu dipikir, itu bukan Allah lagi. Dah apa guna kita belajar ilmu ma'rifatullah? Sebab kalau belajar tak kenal pun, tak sabar pun. Kalau kita belajar ni sekadar belajar, orang kata batas-batasannya, batasan minimal nak kenal Allah Ta'ala. Sempadangnya, belajar sempadang je, tak tahu sebenarnya ni. Ibaratnya mudah, ibarat satu contoh. Kita nak kenal sultan. Sultan Mizan kita kenal kan, gambar dia banyak kata. Sultan lain lah, sultan negara lain. Contohnya ahli Indonesia contohnya kan. Indonesia panggil sultan ke? Panggil sultan negeri lah. Nak kenal, kita tak nak tengok pun, tak tahu pun. Jadi kita pergi mana nak tengok dia? Antara cara nak kenal dia, kita pergi istana dia.
Kadang-kadang dengan melihat pada keliling istananya, kita dah boleh dapat gambaran asas tentang bagaimana rupa sultan tu, sifat-sifat dia dan sebagainya. Itu je ibaratnya. Tapi tak kenal sebenarnya lagi. Nak kenal sebenar, kena masuk dalam istana, jumpa betul. Tapi Allah Ta'ala masuk dalam istana pun takkan jumpa betul. Sebab zat Allah tu tak dapat nak dicapai. Kita akan hanya ada sempadan tempat mencapainya di mana. Sekadar Allah Ta'ala perkenalkan pada Nabi kita Muhammad SAW, itu je sempadannya. Macam mana? Lepas tu tenggelam lah gitu. Sempatan akal kena berhenti. Kalau kita belajar ni hanya sempatan akal. Pengajian sifat 20 ke, pengajian mana-mana tauhid ke, itu ilmu akal. Nak mengenal lebih dalam, gunalah rasa kita. Gunalah mata hati kita. Gunalah jiwa kita. Hingga Allah Ta'ala memperkenalkan diri kita sendiri kepada diri kita. Allah Ta'ala perkenalkan dirinya pada kita sendiri. Sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku mengenal Allah dengan Allah. Kerana aku ilmu, Allah Ta'ala perkenalkan dirinya padaku dalam rasaku, dalam pandangan mata batinku. Dan bila aku semakin mengenal Allah, semakin hilang kata-kataku. Tak boleh nak cerita. Tak ada ayat nak cerita. Tadi nak cerita kot mana? Benda rasa tadi kan. Macam kita kenal gula kan. Orang tunjuk gambar gula kan. Itu, ni gula. Kenal lagi gula kan. Kan tukar dengan garang lah jadi tau. Buat gula dengan garang rupa lebih kurang je tau. Betul tak? Ramai kalau gula apa garang halus tu kan. Garang halus dengan gula halus lebih kurang ada. Nak kenal kau ni garang gula dengan garang awak kena. Atas ilmu gitulah. Ilmu ni cerita rupa je. Dia warna putih, gula warna putih, garang warna putih juga. Tu. Dia kecil hablu tu, garang pun hablu juga. Tu. Nak beza kat mana? Kena rasa. Kalau tahulah, kena pecah pula. Betul garang. Betul gula. Tu jelah. Jadi itulah ibarat. Kita belajar patakat tu kenal Tuhan ni. Betul tadi tu. Sampai setakat tu je. Nak kenal lagi, menyelam dalam jiwa kita, mengenal manusia rasa dan pandangan mata batin kita yang Allah Ta'ala bukakan pada kita. Di situ hingga hilang kata-kata ya. Nak cerita ke mana? Contoh orang kata, cuba cerita beza antara manis gula dengan masingnya garam. Siapa boleh buat karangan? Nak bayar Ayah kalau boleh buat karangan. Ceritalah masa ayat. Buat ayat membezakan manis gula dengan masingnya garam. Siapa boleh buat ayat? Boleh jual kalau jumpa ayat ni kan. Boleh buat tak ayat? Cerita tak ada nak cerita. Tak ada ayat boleh buat tak karangan. Begitulah ibarat orang mengenal Allah Ta'ala secara rasa dan pandangan mata hati. Tak ada ayat nak cerita. Tak boleh nak cerita pun. Bila khabar tu, mu nak tahu, merasa sendiri lah. Orang mu tahu lah. Kodoh Tuhan buka macam mana. Tu ibaratnya. Itulah Allah Ta'ala, terlalu hebatnya dia. Tinggallah kata-kata apa yang sesuai untuknya. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah dia saja. Kalau dia kata Masya Allah, itulah. Masya Allah, hebatnya dia. Patut terduga dia akan kita. Sebahagian kaum telah terkeliru di mana mereka menggunakan logik akal dalam mensifatkan Allah. Ada segelintir umat Islam bila terlalu menggunakan logik akal sehingga telah terkeliru dalam mensifatkan Allah. Faham? Terkeliru. Nak kata kufur tu tak boleh lagi jugalah. Terkeliru, tersalah langkah, tersilap langkah. Sebab banyak bergantung pada logik akal. Mereka mengatakan setiap yang ada wajib bertempat. Sebab logik akal pakai, setiap yang ada wajib ada tempat. Maka mereka menyatakan wujud Allah juga wajib bertempat seperti sifat makhluk. Lalu ada yang mengiktikadkan Allah berada di langit. Sebab ada sandaran-sandaran mereka. Nanti kita bincang ni ya. Kita baca kena berapa juga hari ni kita bincang molek. Dengar moleknya. Hak duduk luar sana pada surah ni dengar molek. Takut duduk luar orang gangguan bising jadi salah faham. Nak paling baik masuk dalam surah ni jugalah dengar kalau nak faham lah apa kita bincang ni. Hak duduk di rumah sekali pun hari masuk surah ni. Salah dengar, salah faham. Bahaya. Mana dia? Lalu ada yang mengiktikadkan Allah berada di langit dan mengkufurkan sesiapa yang mengatakan Allah tidak bertempat. Masalahnya tadilah bila dia mengkufurkan pula hak kata tak begitu.
Padahal dia terkeliru. Itulah jadi balah umat ni. Padahal sebenarnya keliru saja asalnya. Tak pergi pun situ, salah faham. Salah faham, salah menafsiran dan sebagainya. Mereka ini terkeluar daripada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan tadilah yang terkeliru tadi tu selalu menggunakan logik akal. Guna logik akal ni asalnya golongan Mu'tazilah lah. Mu'tazilah banyak meletak semua itu mesti logik baru nak diterima. Daripada logik akal tu lah jadi pecah pada kumpulan-kumpulan banyak lagi lah. Jadi Qadariyahnya, Jabariyahnya dan sebagainya lagi lah. Kita bincang sebut sikit di sini ya. Ini baca nota kaki yang panjang ni. Ada juga di kalangan ulama kita yang terkeliru dengan istilah Allah duduk di langit dengan sifat yang layak baginya. Kalau kata duduk di langit dia kata gini ya, Allah duduk di langit, Allah duduk atas langit. Itu satu golongan. Ini tengah-tengah disebut tersalah. Tapi ada yang juga terkeliru, dia kata Allah duduk di atas langit dengan sifat yang layak baginya. Yang ni duduk yang layak bagi Tuhan lah. Bukan duduk macam kita. Kalau kita duduk guna punggung, tapi ada juga lembu pun duduk juga. Lembu duduk lah. Lembu duduk kan. Ia berdiri, ia duduk dengan benda. Kita duduk dengan punggung, lembu duduk dengan perut. Jadi dia kata Allah Ta'ala pun duduk juga, tapi sesuai dengan Tuhan lah kena-kena. Jadi masalah tu sebab boleh sebut duduk. Kalimah duduk tu menunjukkan sudah bertempat. Itu masalahnya. Kalau kita sebut duduk yang sesuai, yang layak baginya, tetap di situ ada keliru dia. Masalah duduk tu sifat makhluk. Itu jadi masalahnya. Mereka menganggap ia masih dalam sifat mukhalafah, yakni bersalahan dengan makhluk. Sedangkan apa yang dimaksudkan hanya cara duduk yang mukhalafah. Cara je mukhalafah kata mereka tadi tu. Sedangkan duduk tu tak mukhalafah dah. Duduk tu sifat makhluk dah. Sedangkan Allah tu laisa kamitslihi syai'. Bukan makhluk, bukan seperti makhluk, bukan seakan-akan makhluk. Bila sebut duduk sudah jatuh seakan-akan makhluk sekurang-kurangnya. Bila seakan-akan tu jadi salah dah situ. Bercanggah dengan masuk laisa kamitslihi syai'. Okay. Ada pun bagi golongan tersebut mereka tetap berpegang bahawa Allah memerlukan tempat di atas langit, iaitu arash, memiliki jisim yang memerlukan ruang. Mana kalau kata duduk tu maksud dia tadi lah, masih perlukan tempat, yang arash, ada jisim. Sebab nak duduk kan ada jisim. Ada jisim, ada ruang. Dan menyamakan sifat tinggi sama dengan makhluk, iaitu atas langit. Jadi ada tinggi pula, ada sifat. Mana sifat yang sesuai serupa dengan makhluk. Atas bagi makhluk gini ya. Atas. Bila sebut atas sifat dengan makhluk tadi, jadi ada jarak, ada ruang bagi Tuhan pula. Alhamdulillah. Ada saiz pula lagi lah. Bila duduk atas aras, mana lebih besar? Aras ke Tuhan. Kalau kita duduk atas kursi, siapa besar? Kursi ke kita? Boleh tak kita duduk atas kursi kecil? Contohnya kita tadika, ada majlis di tadika, contohnya nak iktifar tak lama lagi kita boleh duduk kursi budak tadika. Kena tubuh kita dah tubuh kita saiz triple XL contohnya. Muat tak? Boleh duduk lah kursi tadika. Jadi tak? Tak jadi ya, boleh sikit-sikit orang goyang gitu lah, mana dia hari lah maknanya. Jadi kalau umumnya kalau kita duduk atas kursi lebih besar daripada kita. Jadi sini boleh sebut Allah Taala duduk atas arash. Ada masalah. Siapa besar? Jadi arah lebih besar. Jadi lemahlah pula Tuhan. Dah lagi tu ada saiz pula sebab arah ada saiz. Wa na'udzubillah. Itu jadi masalah dah. Bila sebut kata lima duduk tu didatang kekeliruan yang lain. Itu jadi bahaya. Ironinya ataupun peliknya, apabila kita dapat mengetahui tentang Allah, malah tempat tinggal Allah, maka amat lemahlah Allah kerana mampu dicapai oleh akal. Sedangkan Allah Ta'ala ni terlalu hebat, akal tak mampu fikir, itu baru hebat. Kalau boleh fikir, maka tak hebat dah. Kalau kita bincang ni bukan Tuhan lagi, sebab tu boleh fikir, boleh bincang, bukan hak sebenar lagi, sekadar sempadan saja. Para ulama tabi'in, bahkan sahabat sebenarnya, menolak Allah bertempat.
Kata Sayyidina Ali pun ada, tempat tu makhluk. Allah Taala cipta tempat. Tapi Allah Taala kekal, tak perlu pada tempat. Itu ada. Ini dapat difahami dari peristiwa Imam Abu Hanifah yang hidup pada kurung pertama hijrah. Rasulullah sebut kurung terbaik ni ada 3 kurung. Kurungku, sesudahku dan sesudah itu. Maka ulama kata dalam 300 tahun pertama hijrah, orang yang hidup zaman tu ialah orang yang umat Islam yang paling baik dalam generasi dalam 3 tahun ni. 300 tahun ini. Jadi termasuklah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Termasuklah ulama-ulama kita yang besar-besar. Termasuklah Imam Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka ni dah hujung-hujung dah. Bagaimana Imam Abu Hanifah berhujah dengan Dahri, seorang Yahudi yang mahu menyesatkan umat Islam di zamannya. Ringkasan peristiwa tersebut adalah surat 23. Dahri berkata, benarkah Allah itu wujud? Imam Abu Hanifah menjawab, bahkan Allah memang wujud. Maka Dahri kata lagi, kalau Allah mawujud, yakni wujud, di manakah tempatnya? Maka Imam Abu Hanifah jawab, Allah tetap wujud, tetapi dia tidak bertempat. Ini tabi'inya, Allah wujud, tetapi tidak bertempat. Ini kalimah apa? Wujud bila makan. Allah wajibul wujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kemudian Dahri kata lagi, hairan kau kata Allah itu wujud tapi tidak bertempat pula. Dia kata pelik, ada tapi tak perlu tempat. Pelik tu kan. Imam Abu Hanifah jawab dengan cara logik juga. Itu senang sahaja wahai Dahri. Cuba kau lihat pada dirimu sendiri, bukankah pada dirimu itu ada nyawa? Dahri jawab, bahkan memang ada. Aku ada nyawa dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa. Maka Imam Abu Hanifah kata, tetapi adakah kau tahu di manakah letaknya nyawa atau ruhmu itu? Di kepala kah, di perut kah, atau adakah di hujung tapak kakimu? Kat mana ada ruh kita? Ada orang tangan dia kena potong, kira-kira sakit ke, aksiden ke, mati tak dia? Tak mati tak. Potong kaki pun tak mati kau. Potong kepala, baru mati tak. Dah. Ruh dia mana, dalam kepala ke? Tak tahu benda duduk mana. Tak tahu sebenarnya duduk mana. Sebab tu orang hok potong dah kaki ke jari ke benda ke, kadang-kadang dia macam berasa benda tu ada lagi. Kaki ke benda kena potong. Potong dah tapi macam ada lagi. Kadang-kadang dia cari. Mana dia macam ruh dia tak kena potong pun. Ruh bahagian kaki contohnya, kata ruh yang berhubungan kaki masih ada. Sebab tu kadang dia rasa macam kalau kaki kena potong dia macam ada gedik-gedik ni. Mana jari aku ni? Jari contohnya. Contoh kena potong kaki. Ada. Kau kata orang lain kita cabut gigi dia dah berasa kadang ni. Kan macam yang cari gigi kita macam ada lagi. Kan saraf dalam soalan gigi dia kan. Tu pun ada dah sebenarnya. Memang pelik dia kata. Tersentak Dahri seketika. Setelah itu Imam Abu Hanifah mengambil segelas susu lalu berkata, acak 2 kali lalu berkata sekali yang terlebih-lebih itu. Adakah dalam air susu ini ada terkandung lemak? Maka Dahri jawab, ya, bahkan. Imam Abu Hanifah kata lagi, kalau begitu di manakah lemak itu berada? Di bahagian atasnya atau di bawah ke? Dalam susu ada lemak, kat mana lemak tu ada duduk? Atas air ke, bawah air ke, mana pun tak tahu juga sebenarnya. Sekali lagi Dahri tersentak, tidak mampu menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah yang petah itu. Imam Abu Hanifah kemudian berkata, untuk mencari di manakah ruh dalam jasad dan di manakah kandungan lemak dalam susu ini pun kita tidak upaya. Masakan pula kita dapat menjangkau di manakah beradanya zat Allah Subhanahu Wa Taala di alam maya ini. Kalau tentang ruh, tentang lemak susu pun kita tak reti nak fikir dah. Apatah lagi nak fikir tentang Tuhan dalam alam ini. Zat yang mencipta dan mentadbir seluruh alam ini, termasuk ruh kita dan akal tangkal kita ini pun adalah ciptaannya yang tunduk dan patuh di bawah urusan tadbir kerajaannya yang maha agung. Boleh lihat lagi perbincangan ini dalam kitab Aqidatul Najim. Tak silap saya Syekh Zainal Abidin Al-Fatani nama dia, pengarang dia. Tak salah saya ingat nama dia. Jelas Imam Abu Hanifah menolak Allah bertempat apa lagi di atas langit. Daripada cerita tadi jelas Imam Abu Hanifah
kata Tuhan tak duduk langit, Tuhan tak bertempat pun. Jadi golongan yang mentafsir ayat Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Ayat asalnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Juga ayat summastawa alal arsy. Summastawa alal arsy ada dalam 3-5 ayat saya tak ingat. Ar-Rahman arsyistawa ada seayat aje. Ya. Dengan mentafsir sebagai duduk adalah golongan yang mentafsir pada jalan Mu'tazilah, yakni dengan jalan logik akal dan berpegang pada zahir ayat dengan menolak majaz atau kiasan dalam Al-Quran. Jadi yang kata duduk langit tadi itu berdasarkan ayat Quran ni lah, Ar-Rahmanu ala arsyistawa ataupun summastawa alal arsy. Ini jadi golongan yang kata Tuhan duduk langit tadi terkeliru tadi, dia guna ni hujahnya sebagai dalilnya. Macam mana hubungan itu, tengok baca lagi ya, apa pandangan ulama dalam hal ini. Tiada para sahabat dan para tabi'in yang mentafsir ayat ini dengan makna duduk atas arasy. Tidak ada pada asalnya. Bahkan para ulama salaf, yakni para sahabat dan tabi'in, meninggalkan makna pada Allah kerana ia termasuk alat mutasyabihah, yakni hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Jadi jalan berinteraksi dengan ayat mutasyabihah, juga hadis mutasyabihah tadi, macam hadis saya sebutkan Allah turun ke langit dunia itu, ini benda yang mutasyabihah, maka serah makna pada Tuhan. Dan dalam hal ini kata-kata Imam Malik yang masyhur, istiwa tu maklum, dimaklumi, mana kau tak tanya pun benarnya. Tapi berbincang bagaimana istiwa itu majrur, salah, tak boleh. Tak boleh bincang, jangan ditanya. Dalam Quran sebut maklum dalam Quran Ar-Rahman al-Istawa, itu Allah Taala maklumkan dalam Quran. Summastawa al-Arsh, itu Allah Taala sebut dalam Quran. Itu je. Apa maksud dia? Jangan dipikir maksudnya macam mana, jangan ditanya macam mana. Hatta zaman sahabat pun tidak ada, sebab mereka tak pakai akal faham benda gini. Mereka terus dibuka rahsia dalam mata batin mereka, apa maksud sebenar akan ayat ini. Kita pun kalau Allah Taala buka maksud sebenar dalam mata batin kita boleh faham lah. Kan ni kita ramai tak abuh, pakai ni mata batin kita nak pakai akal, nak guna akal juga, nak faham juga. Itu salah. Itu salah. Itu berlaku kekeliruan itu. Itulah puncanya. Bahkan kalimah istiwa itu, setengah ulama ada satu kajian mengatakan dalam bahasa Arab kalimah istiwa itu ada 15 makna. Kenapa memilih makna duduk? Sebenarnya kena ambil makna pun salah. Dan kadang-kadang benda ni benda kiasan kata ulama'nya, bukan hak sebenar maksud begitu. Ada pun ulama' khalaf mentafsir istiwa kepada kuasa demi menyelamatkan akidah orang awam daripada menjisimkan Allah dengan sifat yang memerlukan tempat. Jadi ulama' golongan salaf ayat Ar-Rahman al-Istawa mereka serah makna ini pada Allah tanpa mereka fikir macam mana sekalipun. Tak fikir kan pun, serahlah. Tak pegang pada zahir pun tidak. Bukan pegang pada zahir, tidak. Serah makna pada Tuhan. Makna zahir ke, makna qiyas saja ke, itu hak Allah. Kita tak mau fikir, tak mau kacau. Tapi berlalu zaman orang mereka awal ni salah ni, mereka kuat imam mereka. Bahkan ada yang dibuka rahsianya dalam batin mereka akan makna sebenar ayat tadi. Lepas tu mereka tak perlu fikir-fikir sangat dengan akal. Cukup dengan firman Allah untuk mereka mengimaninya sebagai sekodarnya tanpa dipikir bagaimana. Tapi bila berlaku zaman, berlalunya zaman, maka timbullah golongan-golongan yang lemah iman. Mula memikir-mikir dah mana sebenarnya, nak tahu juga, nak fikir juga mana maksud dia. Jadi maka ulama khalaf demi menyelamatkan umat daripada berfahaman yang salah tentang hal ini sehingga menjisimkan Tuhan, memegang secara zahir, maka mereka pun menakwikannya sebagai kuasa, bukan duduk. Istiwa tu mana Allah Ta'ala dengan sifat Ar-Rahman-Nya berkuasa di arasy. Mana ibarat arasy tu ibarat pusat kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan Allah duduk situ pusat kekuasaan. Macam orang kata kalau negeri juga pusat kekuasaan mana? Di istana sultan. Bukan mesti sultan duduk dalam istana. Di istananya tu, di singgah sananya khususnya, di singgah sananya. Itu pusat pemerintahan seorang sultan. Itu dah. Sifat kudrat maksud dia, boleh tak Tuhan buat gitu? Gimana?
Masuk dalam pembahasan sifat qudrat tu macam mana soalan kita tak menjelaskan. Boleh dok Tuhan duduk atas arah gitu. Tu tak boleh apa tu kena faham pelajar bab takluk tu. Takluk sifat qudrat Allah adalah pada makhluk, bukan pada Allah. Tak boleh dibincangkan tempat takluk ni. Sebab tu ada orang tanya soalan kan, Allah Taala berkuasa tak mencipta batu yang Allah Taala tak akad, tak boleh akad. Kalau kata tak boleh, yang dia lemah Tuhan. Kalau kata boleh, lemah juga. Sebab ada benda tu lebih kuat pada Tuhan. Sebab tu kita tak boleh tanya tentang sifat qudrat itu atas diri Tuhan. Nak kuasa minta atas diri dia. Dia tak boleh paksa mana tak? Paksa diri sendiri tak? Tak ada kat paksa diri sendiri lah. Gitu lah. Sebab tu dia belajar bab takluk tu. Di ujung kitab ada kita tak baca. Tapi sebab kadang setengah orang baca ni menambah keliru. Kita tahu tepat dia. Kita balik perbincangan kita balik. Mana tadi? Nyata sekali bahawa semua ulama berpegang pada pegangan salaf. Majoriti ulama pegang pada pegangan salaf, yang menyerah makna pada Allah. Malangnya terdapat sebahagian golongan mengatakan haram mentakwil, serahkan makna pada Allah, tapi mereka sendiri mentakwil istiwa dengan makna Allah duduk atas arasy. Tadi golongan tadi yang kita nak pertahankan, dia kata tak boleh takwil istiwa tu dengan kuasa salah. Tapi dia mentakwil dengan duduk tak apa pula. Itu masalah dia tu. Jadi kalau jumpa orang macam ni, jangan dilayang tak guna layang. Dah habis cerita juga. Dia boleh takwil. Kata-kata tu istiwa, bukan duduk. Duduk apa nama bahasa Arab jelasnya? Jalasa, duduk. Duduk itulah duduk. Jalasa. Ni istiwa bukan. Dia ada 15 makna yang mungkin. Kenapa menetapkan dengan duduk? Itu takwil tu, menakwilkan dengan duduk, menhuraikan istiwa dengan duduk, itu telah mentakwil. Sebenarnya itu ulama kalah mentakwil istiwa itu dengan kuasa untuk menyelamatkan. Jadi kalau kata nak pegang pada zahir dah ayat kabur gitu secara zahirnya, maka bagaimana dengan ayat Tuhan fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah? Di mana kamu tengok di situ wajah Allah. Tadi kata Allah duduk di arasy. Sekarang ni ayat ni kata kat mana tengok mu nampak Tuhan. Mana Tuhan duduk depan kita lah pula. No, zahirnya. Tapi ayat mutasyabihat dengan faham gitu kan. Betul ayat Allah, wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan kami lebih dekat pada orang lehermu. Tuhan duduk mana pula? Kau pegang zahirnya. Lebih dekat pada orang leher. Orang leher mana? Sini. Dekat lagi kat mana? Dalam tekuk ke maksud ni? Na'udzubillah. Jangan. Mana kalau kita pakai zahir habis jang kering kan? Ini ayat mutasyabihat ni kan. Saya sebut contoh tadi kan, jangan pegang gitu kan. Salah tu. Benda mutasyabihat ni nak faham tadilah. Kita berjalan jiwa kita hingga Tuhan buka maksud sebenarnya apa. Sebab itulah kita bincang pemfa'il nama tuwalu bersama Allah ni, kita mentakwil wajah itu dengan hak-hak Allah. Kat mana mu tengok mu nampak hak Allah. Tu kan. Itu kita takwil kat tu, takwil juga tu kita tu. Maka kau kata muka Tuhan habis jam kan. Jadi penuh jahanam tadi. Itu jalan dia. Sebenarnya. Dan mereka melarang orang mentakwil, tapi mereka mentakwil dengan logik akal ke tahap menjisimkan Allah. Mereka lah sebenarnya membawa bid'ah yang sesat, bid'ah dalalah yang mentafsir sifat Allah. Tafsiran tersebut asalnya diambil daripada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah pada kurung ke-7. Dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah tersalah ijtihadnya. Sepakat ulama kata ini ijtihad Syekhul Islam yang salah. Tapi dalam hal-hal yang lain banyak benar ijtihadnya. Maka moga Allah, dia ni orang yang layak berijtihad. Ulama kata ijtihadnya salah. Kalau tetap salah, kalau benar salah, tetap dapat pahala baginya sebab dia seorang mujtahid. Jangan kita pula. Dan maka kita tak berhak nak mencaci, menghina dan sebagainya. Dia tak boleh. Sebab dia orang ahlinya kan. Kita siapa dia ahli? Asalnya, tapi banyak diselewengkan pandangan dia ni sebenarnya. Hak ada ni banyak pandangan Syekhul Islam yang telah diselewengkan. Bukan hak sebenarnya gitu. Banyak salah faham dan dikembangkan oleh secara agresif oleh Muhammad Abdul Wahab pada kurun ke-19. Pun sama dia sebut nama orang ni, orang-orang dulu. Dia sebut kesalahan mereka, kita sebut dah. Itu benda yang salah. Tapi urusan mereka bagaimana dengan Allah, itu serahkan pada Allah. Jangan kita nak kata gini-gini, jangan. Kita beradab, kita ambil jalan. Kita bincang ni
Nak cerita asal-usul je pada mana datangnya. Tanpa kita merendahkan siapa-siapa, kita pun tak tahu. Moga-moga lah kalau benar mereka bersalah, moga-moga Allah mengampuni mereka dan Allah mengampuni kita atas kesalahan kita. Itu je doa kita. Moga Allah mengampuni mereka, mengampuni kita juga atas kesalahan kita. Itu saja. Tak tahu siapa dia. Kita berharap moga-moga kalau benar mereka bersalah ni, bila mereka meninggal dunia kita, mereka telah bertaubat kepada Allah. Itu harapan kita. Kita sendiri tak tahu kita dah taubat tak taubat masa kita nak mati. Maka janganlah kita nak ukur orang ni lama-lama. Jangan sampai kita menghina-hina. Jangan. Itu tidak beradab namanya. Pasal sebut nama ni sebab nak cerita asal usul cerita ni datang pada mana. Pasal sebut nama mereka. Kalau tak boleh, kalau boleh tak sebut, tak mau sebut contohnya. Kena faham adab dalam kita cerita hal mereka ni. Walaupun tersalah langkah. Contohnya macam Muhammad Abdul Wahab tu, memang dia ni bertemu dengan guru yang salah. Bertemu dengan seorang orientalis. Apa nama dia? Hamfer ke apa? Tak ingat. Tapi dia menyamar sebagai seorang ulama sufi Islam lagi. Dia kata dia mampu masuk Islam. Nah, memang ngafal Quran, ngafal hadis, ngafal benda kan. Memang betul-betul macam ulama Islam. Dia kata pula dia mimpi, dalam mimpi dia Rasulullah SAW datang pegang tunjuk. Inilah murid kamu ni akan saya bukan Islam, murid pada Muhammad Abdul Wahab tadi. Itu jadi dia kok sungguh lagi kata hak dia pegang ni betul. Walaupun ramai yang menolak pandangannya itu. Itu benar puncanya. Maka kita berlapang dadalah dalam hal ini. Jangan jadi berburuk-buruk sangka lagi. Cukup kesilapan adalah kesilapan, cukup. Kita jangan sebarkan benda tu. Itu saja salahnya. Kalau boleh kita perbetulkan dengan jalan yang baik. Kalau siapa nak balas pecah hati, jangan. Sebab kata tadi terkeliru, tersalah faham, tersalah guru. Itu saja. Bukan mereka dengan sedar nak buat gitu. Ramai orang bila bertemu yang pegang pada fahaman yang salah ni, bila kita berjumpa, berbincang dengan cara baik, yang betul-betul mencari kebenaran, ramai yang kembali pada kebenaran lah. Tapi kalau jadi kerahkan, tak gimana kau? Kita bagi dalil nah hujah macam lain pun, tidak baca pun kadangnya. Tidak baca pun sungguh pun. Tertulis banyak-banyak pun nah kita nak masuk maulud kan, ulang maulud ni. Kita nak buat maulud, kita bagi nah, dia kata tak boleh, Nabi gini-gini, Nabi tak buat maulud gini-gini. Kita bagi nah ulama kau boleh buat gini-gini. Tidak baca pun. Umumnya tak baca. Kekal nak pegang pandangan dia. Kecuali orang mencari kebenaran. Tak ramai orang sungguh cari kebenaran. Jadi kita doa lah tinggalnya. Moga Allah Ta'ala buka pintu hati mereka. Nak berdebat jauh sekali. Jangan mujadalah. Jangan. Kita cerita ni sebab sebagai pegangan kita biar mantap. Jangan lari. Sebab banyak berlaku. Apatah lagi hari ni banyak dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, dia buat kanak-kanak boleh cakap bahasa Arab kan. Antara soalan dia tanya apa? Aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab fis sama. Ditanya di mana ke Allah, jawapannya duduk di langit. Dia kata antara hujahnya selain pada ayat Quran tadi adalah hujahnya dalam hadis. Hadis Nabi kita dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah Ta'ala bertanya pada seorang jariyah, aina Allah, di manakah Allah? Jariyah pun menjawab fis sama, di langit. Maka Rasulullah kata dia beriman, maka bebaskan, merdekakanlah dia. Ini hujah yang diguna pakai juga. Kita orang jahil dengar, memang kita akan pegang betul lah. Dah ayat Quran sebut, ada hadis pula, maka betul lah pandangan ini. Kita orang jahil memang rebuh kaki ya. Tapi sebenarnya dalam belajar bab hadis ini, dia kena belajar habis. Dalam masalah ini, kalau nak pakai hujah ni sebagai hadis tentang masalah akidah, ternyata sebenarnya Imam Muslim sendiri meletakkan hadis ini bukan dalam bab iman, tetapi dalam bab larangan bercakap dalam sembahyang. Sebab hadis ni sebelum pada bab jariyah ni ada bab atas dia lagi. Ini Sayyidina Muawiyah cerita, dia baru masuk Islam. Ayat dia tu saya pun tak ingat bahasa Arabnya. Dia cerita seakan-akan hak sekadar dia ingat lah, bukan dia pegang sebiji gini. Hak kadar-kadar dia ingat, ginilah ceritanya. Aku ni baru masuk Islam. Jadi tengah aku semayang tu, pertama kali aku semayang tu, ataupun hak pekat awal dia semayang tu, ada sahabat yang bersing. Kalau orang bersing buat kan? Dia pun sebut Alhamdulillah. Habis semayang sunnah tegur. Siapa cakap tadi dalam semayang? Dia ngaku lah. Suruh pesan tak boleh cakap. Sebab boleh orang bersing kita sebut Alhamdulillah, tu mana masa cakap lah. Tak boleh, sebab tu orang sebut Alhamdulillah. Kalau kita bersing jawab pula kan. Itu jadi bercakap. Sebab tu kalau kita tegur imam, kita kata Subhanallah, imam jawab Alhamdulillah ke?
Kalau imam jawab alhamdulillah batal, sembahyang jadi cekak. Kita pun tak boleh niat subhanallah tu sebagai menegur. Kita sebut tasbih, kena niat tasbih. Sebut subhanallah kena niat tasbih sebenarnya. Niatkan sebagai bacaan tasbih. Kena kuat suara je tapi ni. Setengah pandangan lah, kata tak boleh kita niat nak tegur orang imam tadi, salah dia jangan. Kalau salah benar ni bila imam jawab dia cakap. Subhanallah alhamdulillah jawab kan. Dia cakap tu masalah. Kita sebut subhanallah saja tegur imam tak apa lagi. Tu ilah situ dia. Jadi mana dia tak boleh. Jadi lepas pada Rasul tegur tu baru dia tanya, wahai Rasulullah, aku ni ada seorang hamba sahaja, kalau dia beriman aku nak merdekakan. Macam mana nak tahu dia beriman ke tak? Rasulullah pun datangkan dia ke sini datang. Rasulullah pun tanya di manakah ainallah, dia jawab fis sama'. Rasulullah kata dia orang beriman. Ini hujah yang mereka guna pakai. Ternyata para ahli ilmu hadis bila tengok hadis ni dia janggal. Dia pun cek lagi hadis lain. Ada tak riwayat ulama yang lain, hadis lain yang menyatakan peristiwa yang sama? Ternyata ada. Bukan dari Senawawiyah sendiri, daripada orang lain yang melihat peristiwa itu. Ada banyak versinya. Antara versinya satu versi Senawawiyah, versi yang lain kata Rasulullah tanya ainallah, jariyah tu pekak bisu. Dia tak jawab fis sama', dia tunjuk jari ke atas. Rasulullah tanya ainallah, dekat jari. Gitu. Itu satu versi. Tapi masih lagi persoalan macam tak tepat. Nak tanya di manakah Allah. Sedangkan Imam Malik kata bertanya Allah ni, bertanya di mana Allah itu dia panggil apa? Bid'ah. Soalan bid'ah, jangan tanya. Salah tanya soalan tu. Soalan bid'ah tu. Kata Imam Malik. Jadi rupanya cek-cek lagi, ada lagi rupanya ada hadis lain, rupanya Rasulullah jumpa jariyah tadi, Rasulullah suruh mengucap dua kalimah syahadah. Bila jariyah mengucap, betul confirm dia beriman. Jadi dalam masalah iman, menentukan orang ni beriman tak beriman, hak masyhurnya apa? Tanya soalan di manakah Allah atau suruh dia mengucap. Hak masyhurnya suruh mengucap kan? Tu. Dan pula hadis ni hadis ahad. Kita sebut mengatakan nak tanya orang beriman ni dengan tanya soalan di mana Allah. Jadi bila ada hak kita tak boleh nak tolak mutawatir. Hak mutawatir. Hadis yang mutawatir banyak cerita bukan begitu cara nak tahu orang beriman tak beriman. Jadi nak berhukum ni tak boleh pakai hukum hadis ahad. Tu kita orang jahil bila kata kita kan terima je tapi kita tak tahu kaedah sebenarnya. Okey. Itu sebenarnya ceritanya. Cerita ni biar boleh faham ada ilmu. Sebab apa saya bimbang anak-anak kita hak belajar universiti ni khususnya kadang-kadang jumpa orang mana cakap gini bagi nah gini-gini tunjuk sungguti, dia ikut sungguti ya. Sedangkan benda tu tak ada perbincangan dia. Dia bagi dia bagi sebhelp aje. Tak baca perbincangan hak ada ni. Jadi bahaya dekat anak kita pegang gitu. Anak-anak balik cek tengah tanya soalan dia jawab dia. Tanya dia di mana kat Allah, dia jawab di langit. Kita besar lah kita kena ada. Kata tanggungjawab besar betul pula lah. Kalau dia kata tak ada di mana-mana, sesatlah. Kalau jawab ada di mana-mana macam mana? Di mana kat Allah, Allah ada di mana-mana. Itu kesalahan. Jadi kita tu tak tepat kalau kan ni ada jawab pula ada di mana-mana, jawapan orang lain. Itu kesalahan jawapan ada di mana-mana. Tak berani jawab. Ngopang tak berani jawab. Jawapan tu betul dan salah. Menjawab Allah ada di mana-mana, jawapan tu betul, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Salah jika bermakna ada tu bertempat. Yang mereka ada banyak Tuhan ni. Tu salah kalau tu. Tapi kalau disebut ada di mana-mana tu pada rasa kita, pada perasaan kita, itu betul. Biasa kan? Sebut Allah ada di mana-mana pada rasa kita, tu betul. Betul tu. Tapi kata dengan makna bertempat sini, tu salah. Okey. Jadi Tuhan bertempat juga, tapi tempatnya banyak. Tu kena faham tu kan. Lepas tu hak paling comel kata ulama macam ni. Hak kuhaka apa orang? Balik tadi dia bertanya soalan ainallah itu bid'ah. Kata Imam Malik. Tak boleh jawab saya tanya soalan tu sepatutnya. Tak boleh timbul soalan tu. Tapi kalau ada orang tanya jawab macam mana? Ar-Rahman al-Istawa. Tapi dengan makna Ar-Rahman ala tu ala yang laisa kamitsli syai', tak tahu macam mana sebenarnya. Istiwa yang laisa kamitsli syai', aras yang laisa kamitsli syai', tak tahu. Kat mana aras? Kat mana aras? Di langit. Kat mana langit? Kat mana? Atas anu kat mana? Kat mana? Kat mana habisnya atas anu? Ni kalau bumi bulat. Kan ni ulama Islam pun pegang bumi bulat
Sebab daripada bumi bulat inilah baru timbulnya pengiraan falak. Untuk apa? Untuk kita tahu takwim semayang semua ni. Kalau salah bumi ni bukan betul bulat sfera, maka salah takwim kita banyak. Arah kiblat pun salah jadinya. Jadi berdasarkan pada tu kajian ulama kita ramainya kata bumi bulat. Okey, kalau bumi bulat kita duduk atas ni di utara. Yang ambil ni bulat jalannya. Duduk atas ni. Langit mana? Atas mana? Atas tu kan? Dah orang duduk bawah ni Atas yang mana? Bawah ni pula. Dah kat mana sebenarnya? Dah temu lagu ni. Kau kata atas gini, makna atas tu gitu. Masalah ni, kat mana sebenarnya? Orang duduk takut timur barat pula kan. Kan bumi bulat kan, kita balik kan. Duduk gini kan, bukan kita duduk gini kok. Duduk gini duduk tanda duduk gini kan. Jadi bawah dia atasnya mana pula? Linu pula. Oh di sini atasnya mana? Linu pula. Dah. Ke mana sebenarnya? Nak kata tak habis-habis pakai atas tu. Tak boleh. Tak boleh faham atas bagaimana atas kita ni. Atas kita gini kan. Mengikut lokasi masing-masing katanya. Tu kena faham. Sebab tu kata atas yang laisa kamitsli syai', arasy yang laisa kamitsli, tak tahu arah macam mana sebenarnya. Kita tak reti, tak tahu. Hak Allah Taala cerita, hak Nabi cerita itulah dah macam mana sebenarnya. Pun kita tak tahu rupa sebenar macam mana. Serah pada Allah sebenarnya. Tu jalan dia. Jawapan sebab tu hak Tuhan khabar. Tapi tetap laisa pada alat, laisa pada istiwa, laisa pada arah itu sendiri. Serahlah pada Allah akan masuk sebenarnya tanpa kita fikir apa-apa. Tapi kalau kita nak guna hujah ni apa anak cucu kita hak dak belajar, maka pada saat itu ataupun siapa-siapa hak dak belajar, hak mana boleh faham benda itu secara zahir, maka wajib kita takwil. Sebab takut keliru dia kan. Contohnya kita cakap budak sekolah rendah kan, sebut ayat tu kan, dia akan pegang zahir lagi kan. Maka wajib kita takwil. Hati-hati. Dan hati-hati lagi bila balik rumah nanti, kalau kat rumah ada Quran terjemahan yang awak balik pada Mekah. Sini ada tak sini? Ada buka surah Al-Baqarah, buka ayat kursi. Tengok nota kaki dia tulis benda. Sebab hak 20 tahun dulu, hak pekat-pekat awal keluar Quran tu tak ada masalah. Tapi sekitar 10 tahun lepas, hak Allah saya tengoklah. Terakhir saya tengok sekitar 10 tahun lepas, saya tak tengok Allah dekat ni. Nota kaki tu sebut kursi, itu adalah tempat letak kaki Tuhan. Alhamdulillah. Dia mengambil daripada kata-kata salah satu daripada kata-kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni, Sayyidina Ibnu Abbas banyak tafsir tentang kursi. Banyaklah huraian ni, tapi salah satu daripada tafsir itulah tafsir perumpamaan. Bandingkan arasy dengan kursi macam mana. Maka dalam bandingan tu Imam Sayyidina Ibnu Abbas sebut arasy itu ibarat singgahsana, ibarat. Maka kursi itu ibarat tempat letak kaki. Bagi macam singgahsana sultan kan? Tak. Kalau arah tu ibarat singgahsana, maka kursi itu ibarat tempat letak kaki. Ada tempat depan tu kan. Gitu ibarat saja. Tapi golongan yang mujassimah ini, dia guna kata-kata Imam Sayyidina Ibnu Abbas ni, dia kata kursi itu adalah tempat letak kaki Tuhan. Dan itu disebarkan dalam tafsir Al-Quran tu. Tengok molek dekat anak kita baca pegang gitu. Saya tanya memang tu je. Kalau dia tanya kita tak apa, takut dia pegang, dia baca, dia tak tanya kita, dia pegang diri suruti macam tu. Na'udzubillah, bahaya jadinya. Kita pernah buka dah, buku pun kadang terjemahan ni diselewengkan. Ada saya pernah tengok buku ni sendiri. Dalam bahasa Arabnya, kata-kata Sayyidina Ibnu Abbas tadi, arasy itu kursi itu tempat letak kaki. Ayat dia gitu dalam bahasa Arab je. Dalam bahasa Arab, arasy kursi tempat letak kaki dalam bahasa Arab. Saya tak ingat bahasa matang Arabnya apa. Tapi dalam terjemahan Melayu apa? Kursi itu tempat letak kakinya. Dia tambah ulangnya. Kita tak kerti bahasa Arab. Tak kau baca hak Arab kan? Baca hak Melayu kan? Oh, ada tempat kaki tu hang punya kursi. Wa na'udzubillah. Okey, faham ni benda ni ada masalah. Waktu kena hati-hati. Lepas tu balik kita penting belajar ilmu sifat 20. Allah ni laisa kamitsli syai', mana tidak berjisim, tidak berupa, tidak berjirim, tidak takluk dalam masa, tak takluk dalam tempat. Situ penting belajar ilmu ni supaya tak terbabah. Dan sebab ada setengah orang sufi yang salahlah, sufi yang sesat. Bila dia beramal bersungguh-sungguh hingga terbuka, contohnya terbuka alam lain,
dia pun nampak contohnya apa kabus ke berwarna kuning ke putih ke warna emas ke benda ke, dan kabus tu mengaku dirinya Tuhan. Dia pun balik jumpa tok guru dia tanya guru dia, cerita ke tok guru kata iyalah Tuhan tu. Ya kot, mana Tuhan macam tu? Berkabuh macam tu, berwarna macam tu. Sebenarnya sebab dia tak belajar ilmu ni. Lepas tu kata ilmu kalam ni, ilmu tauhid kalam ni penting bagi kita berjalan menuju Allah. Untuk kenal Tuhan secara rohani kita tadi ni. Sebab kalau tak ada ilmu ni tadi terbabah. Hak kita nampak lah, contohnya kita beramal bangun tahajud sama dalam mih ni, mari malam. Terbuka kita, orang tak tahulah alam mana terbuka kita. Kita kata alam buka alam Tuhan. Apa? Hak Tuhan lalu lah kita punya payah kan katanya, kata anjing buka je. Kalau anjing je, dia pun ngupa dia nak nyesak kita. Tapi kita tak ada tapak ni, kira ya, tu jumpa Tuhan dah malam, na'udzubillah. Kan? Ini jadi gambarnya. Itu jadi ajaran sufi sesat tu gini ya. Kita ada ilmu kalam. Kalau kita belajar ni tapak, penting. Laisa kamitslihi syai', tak serupa. Lagi mana kita boleh cerita, sebut, nampak, boleh kenal gini, itu bukan Tuhan. Bukanlah. Bukan hak sebenar, masih makhluk. Tu dasar dia, tu tapak dia. Hanya lebar sikit bak ni. Sama sebelah ada sikit nota kaki dia tetambak ni juga muka surat 24 tu kan, kita habis perbincangan aja. Mengenai ayat dan hadis mutasyabihat terdapat beberapa pendapat mengenainya. Pendapat golongan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah pecah dua pandangan. Pertamanya mazhab tafwid. Ini para ulama ahli sunnah mazhab salaf yang berpada dengan hanya menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis secara ijmali ataupun ringkas tanpa penakwilan. Bahkan mereka berpada dengan zahir-zahir nas. Pendapat ini lebih selamat untuk menerang akidah dan keimanan. Mana pegang gitu je, terima je, tak kata benda-benda pun, tak hurai pun. Tidak ada hurai. Menerima ayat itu, hadis-hadis itu sebagaimana yang dinyatakan sahaja, tanpa ada penghuraian fikir macam mana. Ini golongan yang pertama. Golongan kedua mazhab takwil. Ini para ulama ahli-sunnah mazhab khalaf. Yang kemudian menakwi ayat-ayat dan hadis-hadis dengan takwilan yang layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Mereka takwil tadi tapi dengan makna yang sempurna, yang baik untuk Allah Taala. B, pendapat golongan Mu'tazilah. Golongan ini mentakwi ayat-ayat dan hadis-hadis dengan takwilan yang tidak layak bagi kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Golongan Mu'tazilah dia takwil juga tapi takwilannya tidak layak. Jadi masalah. C, adapun menurut Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, umat Islam dalam masalah ini terdapat dua golongan. Pertama, golongan awam yang hanya memahami ayat-ayat tersebut secara zahir. Jadi orang awam ni tengok ayat secara zahir tu, dia pegang gitu lah, tapi pegang dia mikir tu masalah. Maka orang macam ni wajib kita takwilkan untuk selamatkan mereka. Kedua, golongan ulama, yakni mereka yang memahami ayat dan hadis tersebut bahawa ia adalah isti'arah atau petunjuk dan majaz, yakni kiasan yang bertujuan untuk mendekatkan fahamannya kepada manusia. Ulama faham ayat Quran ni, ayat mutasyabihat ni hanya kiasan, bukan hak sebenar. Kiasan sahaja. Nak cerita guana Tuhan tak dapat nak dicapai, tak dapat nak ditengok. Macam mana nak cerita sebenarnya? Maka kiasannya macam mana? Kiyah je, bukan hak sebenar. Macam syurga neraka lah. Hak cerita dalam Quran tu pegangan ulama ramainya mengatakan ia hanya kiasan, bukan hak sebenar. Hanya kiasan. Isti'arah petunjuk. Petunjuk sebagai pedoman, bukan sebenar kan? Maka ia boleh ditakwilkan dan ditafsirkan dengan tafsiran dan takwilan yang layak bagi sifat kemuliaan dan ketinggian Allah. Lihat kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Imam Al-Ghazali, muka surat 58 yang ditahqiq oleh Dr. Insaf Ramadan. Itu maksud dia. Hati-hati dalam bab ni. Jika masih ada keliru dalam hal ni, tanya kan, kena tanya kan, jumpa saya mana kita bincang elok-elok baik-baik. Ingat. Balik tadi asalnya. Pegang pokok mana apa? Laisa kamitslihi syai'. Dengan makna laisa syai', Allah Taala ni bukan sesuatu, bukan makhluk. Laisa mislihi syai', bukan seperti makhluk, bukan. Laisa kamitslihi syai', pun bukan seakan-akan makhluk, pun bukan. Itu adalah Allah. Seakan-akan bukan, seperti bukan, makhluk pun bukan. Jadi fahaman-fahaman yang menghampiri kepada seakan-akan, salahlah, tak betul. Berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai' tadi.
Itulah dalam mengenal Allah. Bagaimana wujud. Itulah pentingnya sifat salbiyah, menafikan kesamaan Tuhan itu dengan makhluknya. Maknanya kok mana-mana pun tak mungkin makhluk boleh jadi Tuhan ataupun Tuhan jadi makhluk. Tak mungkin. Tak mungkin Tuhan akhirnya menempel jadi makhluk ataupun makhluk naik darjat menjadi Tuhan akhirnya. Tidak mungkin berpisah dua antara makhluk dan Tuhan itu. Semuanya adalah hak Allah yang dizahirkan pada makhluknya. Tapi bukanlah makhluk itu Tuhan. Makhluk adalah makhluk, Tuhan adalah Khalik. Kekal dia sebagai Khalik selama-lamanya. Dan sifatnya tak mungkin sama dengan sifat makhluknya. Sebab makhluknya semua takluk dalam masa dan ruang ataupun tidak di luar, sedangkan Allah Ta'ala adalah pencipta masa dan ruang. Maka dia tidak takluk sama ada di dalam ataupun di luar masa dan ruang itu. Moga dipahami betul-betul. Perbincangan kita tadi panjang. Tolong cek anak cucu masing-masing ya. Sebab mereka akan berdepan ni. Jumpa orang pandai cakap, geboh gitu. Apatah lagi dengan zaman internet ni kan. Ni banyak orang bincang dalam internet. Letak kata ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz tu kadang kata-kata tu separuh. Tak habis katanya. Jadi kita tak boleh nak kata lah. Betul tak betul di hurai tu. Dengar huraian dia balik. Bahkan datang ustaz-ustaz yang famous-famous pula cakap gitu. Itu saya sebut tadi tu. Maksudnya kalau yang tersalah dia terserah urusan mereka pada Allah. Cuma kita kata mereka terkeliru. Tak mau hukum orang, tak mau. Tak mau kata orang gitu gini, tak mau. Kita sendiri tak tahu diri kita macam mana di hadapan Allah Taala. Cuma kita ambil iktibar atas disiplin ilmu, kata-kata tersebut salah. Maka jangan mendekatinya. Tak boleh. Dan tak boleh disebarkan kata-kata itu. Salah kita menyebarkannya. Maka hati-hati. Sekarang WhatsApp ni orang kadang-kadang disebar benda tu tidak dengar dulu orang kata kabur dengar isebar je. So faham molek kau kata-kata tu betul tak betul. Huraiannya betul tak betul. Huraiannya betul tak betul. Kalau dia kata Ar-Rahmanu Ar-Rahsistawa dengan makna ala yang laisa, istiwa yang laisa, aras yang laisa, maka kita setuju. Kita setuju. Tapi kalau memegang pada zahirnya, kita tak setuju. Zahirnya dan menetapkan istiwa tu dengan kalimah atas tu dan sebagainya yang sesuai dengan makhluk tak boleh, kita tak setuju. Itu tak setuju. Okey. Allah alam. Tak Allah lagi kat kita buka dari salib pula. Surat 44. Nah. 160. Betul? Ya, 160 kan. Renggang 160 muka surat 44 kita ada risalah. Segala doktrin barat mesti dijauhi kerana ia punca membawa manusia menjadi miskin, hina, tamak halaba. Tamak tu cara tulis ya. Berkasta hingga membawa pada kerosakan sistem kehidupan manusia. Mana kita ni kat mana-mana kena ikut program Pak Nabi ajar, program daripada Allah Ta'ala. Maka orang barat ni secara umumnya mesti dijauhi. Secara umumnya tak kata semesti juga. Sebab ada kadang ada yang molek. Yang molek ambil lah. Tapi kalau yang bercanggah, yang membawa pada miskin jiwa, hina jiwa, tamak haraba dan sebagainya, maka itu mesti ditinggalkan. Antaranya tak ada lah meletak lambang kejayaan itu pada kereta mewah, lambang kejayaan itu pada rumah yang besar, lambang kejayaan itu pada jam tangan yang berjenama. Kan kadang dia orang tunjuk dan nak elang kan. Maknanya orang yang hebat macam mana? Jam tangan berjenama mahal, jam Rolex dan sebagainya. Itu bukan Islam. Itu bukan orang yang berjaya. Dalam Islam bukan itu neracanya. Dalam Islam orang yang berjaya itu neracanya apa? Orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Itu baru betul. Ni dok. Orang kaya lah jadi orang yang berjaya. Orang miskin kata tak berjaya. Tidak. Dalam Islam yang khusyuk itulah yang berjaya. Yang tak khusyuk tu tak kira lah apa dia pun tak berjaya sebenarnya. Okay? 161. Jika diberi kekayaan atau kemiskinan, semua adalah ujian. Malah yang diuji dengan kemiskinan ramai yang mendapat kejayaan di sisi Allah SWT kerana yang mampu bersabar. Ingat, bukan miskin itu ujian, bukan sakit itu ujian, bukan susah itu ujian.
Bahkan sebenarnya kaya pun ujian, sehat pun ujian, senang pun ujian. Semua yang ada di dunia adalah ujian berlaku semuanya. Semua ujian. Eh? Semua ujian, cuma beza bentuknya sahaja. Orang miskin diuji dengan kemiskinan, orang kaya diuji dengan kekayaan. Tapi umumnya mereka yang diuji dengan kesusahan, sama ada miskin, kesakit dan sebagainya, adalah orang yang mudah berjaya. Sebab mudah nak sabar dalam keadaan susah itu. Tapi agak sukar, susah kita nak bersabar jika kita dalam keadaan nikmat. Kalau kita kaya, kalau kita diberi kemenangan, kejayaan, susah nak sabar dalam bab tu. Umumnya majoritinya bila diberi kejayaan itu, ramainya tak sabar dah, sombong pula jadinya. Ramainya. Bukan kata semua kan, ramai ada yang tak sombong pun ada. Hak Tuhan pelihara. Satu kita bimbang. Okay. Ada pun dengan kenikmatan ramai yang gagal. Yang diuji dengan kenikmatan ramai yang gagal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Itu ramai kurang bersyukur. Berkata ke orang lain, kita sendiri tau. Kalau kita ingat kat contoh hari ni lah. Kalau kita tak boleh, waktu kita ingat sangat tau. Waktu Tuhan dak beri kita hari ni, waktu kita ingat sangat. Waktu Tuhan beri ingat tau. Saya bilang hari ni, waktu Tuhan beri dengan waktu Tuhan dak beri hari ni, hak mana banyak? Hak mana kita ingat, waktu Tuhan dak beri tu hak kita ingatnya. Pagi tadi nak makan nasi dagang, pergi habis katanya. Saya nak makan apa? Atas tu, dak kita contoh. Bukan kapal nak ni contoh tu. Nak pergi makan sungguh beratus apa kat kita tu, dak ada habis dah. Waktu kita ingat Allah kata, tak dapat hari ni makan contohlah katanya. Tapi kalau Tuhan pergi bangun boleh hidup lagi, boleh bangun pagi nafas suka mega sihat lagi. Itu tak bilang, tak ingat pula. Waktu tu tak ingat nak syukur tu, tak ucap alhamdulillah katanya. Tapi kalau tak boleh tadi, waktu lah dah ingat sangatnya Allah, apalah tak boleh. Waktulah. Itulah kita ni sangat kurang bersyukur. Kita boleh bangun semayang bersuara bayar subuh tadi. Ramai orang bangun pagi tak fikir pun nak bayar subuh. Kok kafir pun satu hal dah. Ramai orang kafir. Di Malaysia kita ni, apa atas dunia ni ramai orang kafir. Bangun pagi tu ramai tak semayang. Satunya. Kafir dah bangun tak semayang subuh. Dalam kekufuran lagi. Kita dalam keadaan orang beriman lagi. Alhamdulillah besar nikmatnya tu. Pulak ramai orang beriman dok semayang kok ramai juga. Kita tuan boleh semayang. Cakap nak dah syukur tu benarnya. Kalau nak fikir hak tu saja pun, nak cakap nak bersyukur dah tu. Okey. Nikmat nyawa pun besar dah kata. Ramai bangun mati dah hari ni. Dalam satu dunia lah, ramai dah orang bangun dah. Gerok-gerok mati dah. Ramai sebenarnya kalau kita ambil statistik lah. Sehari-hari ramai hak gitu. Kita Tuhan hidup lagi, bersyukurlah kita. Okey. Ujian hidup. Mati pun uji, hidup pun ujian. Diuji kat mati ni sebab mati macam mana? Mati su'ul khatimah ke husnul khatimah? Mesti husnul khatimah maka lulus ujian. Mesti su'ul khatimah wa na'udzubillah. Betul kena doa semua kita. Kena harap semua mati husnul khatimah. Kita bimbang. Bimbang. Takut. Kerana satu sebab yang kita tak ingat, kita tak suka, jadi berlaku sebaliknya. Moga dijauhi Tuhan. 162 program yang doktrinkan kekayaan dan kejayaan perlu dijauhi. Ia adalah doktrin barat untuk menyesatkan umat Islam agar tidak fokus membina kejayaan yang hakiki, iaitu makrifah dan perhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi habiskan masa dengan hal yang membawa dirinya muflis dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya melemahkan Islam. Ini contohnya. Kalau ada program-program yang letak berjaya itu dengan kekayaan, maka tak boleh tu, salah. Itu bukan Islam. Islam berjaya itu bila makrifah, bila sembahyang khusyuk, bila jadi benar, jadi hamba Allah. Kadang kita dah sibuk tadi lah, sibuk dengan benda yang menyebabkan kita beli, fokus kita lari pada yang bukan yang sepatutnya. Ada tambah motivasi sebenarnya, aku boleh. Bukan tak bagus. Biar berlapik, aku boleh dengan izin Allah. Biar ada dalam hati izin Allah tu. Kalau aku boleh je, tak bagus kan. Ini balik bergantung pada diri. Itu kesesatan. Wa na'udzubillah, jangan. Jadi kena tengok balik program-program yang ada ni. Ramai program nak kaya je adanya. Masuk dalam Facebook, bisnes online. Nak nego obat tu obat ni.
Tapi nak niaga obat rohani tak seorang nak niaga. Nak tolong jual obat rohani, obat penyakit batin. Penyakit batin lain carinya, obat penyakit hati ni. Penyakit batin lain kan mana jual. Obat penyakit batin hati tu. Tak ada orang nak jual apa dok. Tak ramai orang jual, tu sungguh jual online. Direct selling tu tak jual. Patut-patut kan nak ngawak jiwa orang tu. Oh tu penyakit paling besar sekali. Penyakit jiwa. Tu penyakit paling besar. Tapi tu obat lain untuk penyakit lain, ramai orang berniaga. Sungguh orang jual. Tapi obat penyakit jiwa tak boleh. Kita degi apa kata orang lainnya. Kalau kita makan obat mustajab untuk gaut contohnya. Ramai kita camping, beli obat ni hilang gaut ni. Dah kita guna obat kita ada sekarang hingga molek jiwa kita dengan Allah, apa mau jual tak orang? Istilah jual, bukan suruh jual. Kena camping juga katanya. Belajar ilmu ni, beramal ke ni, nanti jiwa mu tenang dengan Allah. Itu obat segala penyakit jangan penting. Apa tak kena nega tak obat ni. Tak kata orang ni kata tinggi-tinggi kita malu kata. Obat lain tu sungguh enggak. Obat penyembuh segala penyakit. Obat ni, obat tenang jiwa dengan Tuhan ni, obat penyembuh segala penyakit zahir dan batin. Zahir dan batin kita sihat dengan obat ni, dengan obat tauhid, dengan obat takwa. Tapi tak ada orang nak niaga. Dia kata ruginya. Waktu Nabi sebut, dia perniagaannya tidak akan rugi. Tijaratan dan tabur, inilah benda ni. Tak akan rugi niaga. Belanja banyak mana pun tak rugi duit biti. Bila berniaga membawa manusia kembali kepada Allah. Okay. Istilah je niaga tu kan, jangan niaga sungguh. Ini jadi apa? Jadi apa dia panggil ni? Istilah gini. Penunggang agama lagi. Jangan. Itu maksud dia. 163 pusat 45. Islam tidak kuat dengan ekonomi, politik dan ramai jumlah penganutnya. Islam kuat hanya dengan keimanan yang hakiki. Yang lain akan menguatkan lagi. Bukan ekonomi, bukan politik, bukan bilangan, bukan yang lain lagi. Bukan senjata dan sebagainya. Tapi Islam kuat bila iman itu kuat. Yang lain itu sokongan je, tambahan. Tapi mesti terasnya adalah keimanan. Terasnya adalah ketauhidan. Mesti kuat balik. Ada waktu baru hak lain tu boleh membantu. Kalau kita menguatkan yang lain tapi tak menguatkan keimanan kita, hak lain merosakkan kita pula ini. Jadi rosak. Ekonomi yang molek, comelnya, bila iman tidak ada, situlah berlaku penyelewengan, mengambil peluang. Bila kita diberi kuasa kan, kan kekuasaan menguatkan Islam. Tapi bila tidak ada keimanan yang benar, bila kita ada kuasa, kita menyelewengkan kuasa kita. Itu masalah. Kata nak kuasa untuk tolong Islam, tapi bila dapat kuasa, menyeleweng banyak. Na'udzubillah, jangan. Itu yang berlaku pada umat ini. Sebab tak kuat iman. Kalau kuat iman, ada dah asal dapat kuasa, dia tak akan menyeleweng. Sayyidina Umar Abdul Aziz, panggil Sayyidina juga dia ni, sebab orang kata dia orang letak dia Khulafa' Rasyidin juga. Bila jadi khalifah, harta benda berada di bawah kawalan selia dia. Tapi adakah dengan itu dia jadi kaya-kaya? Itu bukan contoh. Padahal harta semua bawah kawalan dia. Dia boleh nak seleweng boleh. Tapi sebab dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, sehingga rakyatnya semua kaya-kaya, tak seorang pun tak layak terima zakat zaman dia. Semua rakyat Muslim zaman Umar Abdul Aziz ni tak layak terima zakat sebab kaya-kaya. Tapi hanya seorang je orang miskin dalam seluruh empire Islam masa tu, hanya ada seorang orang miskin yang layak terima zakat. Tapi dia khalifah sendiri. Tapi dia menolak untuk terima zakat. Tak mau. Itu ya. Itu peristiwa benda tu. Bukan kita kata cerita dongeng. Kan kalau cerita kau dongeng, aku mana ada idea, dia panggil apa? Idea sangat tu kan. Idea tu. Ada idea sebablah dibuktikan. Sehingga kaum wanita boleh jalan pada pasir seorang diri. Tak ada fitnah. Jalan pada pasir. Orang nak meropok, orang nak macam-macam boleh. Orang puang pula jalan. Kan bahaya. Orang buat kenak orang. Tapi zaman dia makmurnya tak ada ini benda. Bukan sekadar pada manusia, hatta binatang pun makmur, subhanallah. Serigala yang kerjanya terkekal kambing, kerana serigala tolong jaga kambing. Dia dipanggil hubungan simbiosis ke apa. Orang belajar biologi ada juga hubungan haiwan tumbuhan-tumbuhan, kadang-kadang dia nupang kan.
Sekali lagi aku juga tolong jaga mu kambing, tapi setiap minggu kena bagi aku seekor. Sebab aku nak jaga mu kan, aku nak makan. Aku tak akan kacau lain. Hak je makan aku tak akan kacau je. Aku makan je. Seminggu sekali jatuhnya. Hak mana? Hak tua sekali ya. Hak sakit dah benda kan akan makan. Hak lain tak kacau. Dia jaga, hak lain terus jaga. Itu hubungan dia. Atau binatang pun jadi binatang pun terkatu. Bukan kata manusia. Untuk melimpahnya itulah khalifah yang sebenarnya. Ni hak sifat khalifah apa? Yang Allah Taala sebut itu sebagai khalifah, itulah benda zaman ni. Zahir jelas. Pada zaman Sayyidina Umar bin Aziz. Cucu cici Sayyidina Umar Al-Khattab. Mana boleh kembali balik zaman tu. Insya-Allah di akhir zaman nanti bila bangkitnya Imam Mahdi, itu yang akan berlaku kembali. Aman dunia akan kembali aman. Bukan mesti pegang kuasa, tidak juga. Tapi manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu kejayaan. Itu kejayaan Islam sebenarnya. Bila ramai manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu kejayaan. Bukan kejayaan yang lain tadi, bukan kejayaan kebendaan, bukan kejayaan pangkat, bukan kejayaan itu ini. Tapi pada masa itu berbondong-bondong masuk Islam ni. Lagi orang kafir mana dengar Islam je masuk Islam, masuk Islam. Syiar Islam tu jelas tegang. Itu zaman yang kita tunggu lagi balik. Tadi sebab bila ada ketauhidan yang benar, itu yang berlaku. Doktrin barat akan bawa kepada kemiskinan jiwa, menghancurkan kebahagiaan insan dan keindahan dunia. Maka janganlah antara kita ada kesombongan dengan apa jua kelebihan kalau tidak mahu diketahukan Allah SWT dan para malaikatnya lantaran kebodohan hati kita. Maka jadikan kekayaan harta hanya pada tangan, bukan di hati. Contohnya harta ni bukan tangan je, jangan duduk di hati kita. Jadi hartawan yang dermawan. Jadi harta banyak. Ataupun kaya kita ni untuk perjuangan. Guna, ambil, kita niaga, biar untung. Macam apa? Sayyidina Osman bin Affan, macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, kaya-kaya. Tapi untuk perjuangan, untuk fisabilillah. Hingga hari ni lagi, harta wakaf Sayyidina Osman bin Affan masih ada di Madinah. Sampai hari ni. Duit dia berkembang, tanah kebun tamar dia, rumah dia berkembang biak. Ya Allah subhanallah. Banyak mana pahala dia tak tahu lah, tak terlawang kita. Pakai hari ni ada lagi 1400 tahun dah lebih dah. 1500 tahun dah kalau ambil berdawa lagi. Tak kejar dah kita dengan pahalanya dia. Tu nak kaburnya. Tu hak zahir dia kata. Hak yang ngajar ilmu budak kan mana-mana tu banyak mana pula tu. Hak tu hak zahir batin saja. Ya Allah. Kita memang kita ni tak tercabur ulama, tak tercabur para sahabat dah, dan nak kacau dah. Sebab tu mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka meredai Allah dan Allah meredai mereka. Itu status mereka. Maka siapa kita nak, kalau ada kesilapan mereka kita nak kata begitu gini, siapa kita layak nak kata. Kalau setengah orang kan tak beradab kan, apa kata gini pada sahabat-sahabat, jangan. Hatta ada sahabat yang contohnya yang kita ketahui mati ni tak molek. Jangan kita kata benda kok. Sebab mereka pernah bersama dengan Nabi. Kita tak pernah kata, tak berani. Cuma kita ambil peristiwa mereka sebagai iktibar. Macam ada seorang tu, tak ingat apa nama dia. Akhirnya murtad dia tu. Ada seorang tu hak apa tak bayar zakat kan. Macam ada seorang. Cuma kata benda. Tak mau kata mereka gini nama kita kat tangan nama kata apa. Kita buat pedoman aje. Hal mereka urusan mereka serah pada Allah. Mereka ni pernah bersama dengan Nabi. Kita tidak pernah. Tak sama dah tu, jauh dah beza tu. Tapi kita tak mau kata apa ya. Ambil iktibar tadi dah. Orang bersama dengan Nabi pun tak selamat sebenarnya kalau Allah tidak menyelamatkan. Apatah kita orang yang jauh dari Nabi ni nak rasa kita selamat dan mati beriman. Wa na'udzubillah, jangan. Kita bukan nak tak mau mati beriman, nak mati beriman, tapi kita kena ada sifat berbimbang-bimbang. Macam mana aku. Lepas tu kan ada doa mati husnul khatimah. Sebab kita tak tahu kita macam mana. Kalau orang zaman Nabi pun boleh mati tak molek. Hak hidup dengan Nabi ni bukan hak Abu Lahab tu, hak lawan Nabi tu, hak bersama dengan Nabi. Bahkan ada para wali hak kemudian pun ada yang mati asal wali Allah mati kufur juga, wa na'udzubillah. Kita ni siapa dia? Jadi perlu kita takut lagi. Berbimbang-bimbang kita. Macam mana ya Allah, tolonglah ya Allah. Doa kita supaya mati husnul khatimah. Maka Tuhan tetapkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik rasulillah. Kena ada rasa rendah diri macam tu. Jangan mencegah diri. Rasa selamat dah, confident dah kita. Jangan tu salah, tu tak kena adab kata. Salah pada adabnya.
Jangan terlalu confident. Kena rasa berbimbang-bimbang. Ya, kita ikut jalan hak Nabi tunjuk sesungguh-sungguhnya. Moga ini selamatkan juga, tapi tetap kena ada rasa bimbang. Takut ada kesilapan kita buat, kita tak sedar. Menyebabkan sebelum kita meninggal dunia, Tuhan balik hati kita. Wa na'udzubillah. Sebab tu kena jaga lidah kita. Banyak ke lidah ni, kita ni banyak ke lidah bocornya. Kita kata kat orang tu, kata kat orang ni. Ada benda tu tak betul, fitnah. Ada hadis Nabi sebut tu, kalau kita kata kat orang, benda tu tak betul, benda tak betul akan kena kita sebelum kita mati. Wa na'udzubillah. Maka tutup mulut kita dari hal orang. Lepas tu tak mau kata kalau kita pecah nama orang ni kan. Kita kat tangan nak mau kata apa kau kan. Kita ambil cerita mereka ni sebagai iktibar je. Macam mana mereka dengan Allah, moga Allah mengampuni mereka dan mengampuni kita. Itu sifat kita. Kita sebut nama ni sebagai iktibar saja. Sebab kena sebut. Supaya tahu asal usul mana tu je. Atau sebab tu je. Bukan nak mengkecilkan, bukan nak memperlekehkan. Tidak ada niat sikit. Moga Allah mengampuni kita dan mengampuni mereka semua. Itu saja doa kita. Kita sendiri pun tak tahu. Kita sendiri pun tak tahu siapa diri kita. Maka hati-hati dalam berjalan menuju Allah Ta'ala ini. Sebab jalan ni terlalu halus, jalan ni terlalu penuh dengan tipu daya, penuh dengan ujian. Bukan mudah. Tapi inilah jalan selamat. Tak ada jalan lain dah selamat. Paslah kita beralih ke jalan satu-satu. Itu apa panggil? Batu titian sirat tu ibarat titian tauhid di dunia ini. Kata ulama titian sirat straight lurus. Mana itulah ibarat mana kita sekarang ni sedang meniti titian sirat kita ni sekarang ni. Bagaimana kita meniti titian tauhid atas dunia ini, itulah bagaimana kita bakal meniti titian siratul mustaqim di akhirat nanti, kata ulamanya. Bagaimana tajamnya titian siratul mustaqim, begitulah tajamnya titian tauhid ini. Salah sikit gak potong lalu kita, cendeng lalu. Silap sikit cendeng, silap sikit cendeng. Itu dah tajam sangat tu. Sebab tu kita betul sekarang ni, biar kita mati kita atas titian tauhid sampai akhir, mana kita berjaya melepasi dengan selamat. Maka insya-Allah dengan itu kita akan selamat meniti titian siratul mustaqim di akhirat nanti. Amin ya rabbil alamin. Maka hati-hati dalam berjalan ini. Sebab tu nak meniti itu kena berhati-hati. Jadi nak berhati-hati itu maka kena hidupkan hati. Biar jadi hati yang sensitif, hati yang ada rasa. Sensitif dia dengan apa yang berlaku di keliling kita. Kena ada sikap ada. Kena ada rasa dan kena ada pandangan mata hati kita untuk menilai. Bukan sekadar pada akal kita. Okey. Wallahu a'lam. Itu saja dulu untuk hari ini. Moga ada faedahnya untuk kita bersama. Moga Allah Taala mempermudahkan urusan kita dan moga kita semua mati husnul khatimah pada hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.